Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya, masih lagi memberi kesempatan kepada kita dapat lagi kita bertemu di ruang kuliah online ini pada hari ini, yakni 30 bulan. Alhamdulillah kita sambung balik pengajian kitab kita, yakni kitab Baru Mazi dalam bab apa? Babul majaa fi muasyaratin nas. Bab yang telah datang ia pada menyatakan bercampur gaul dengan orang. Tu yang kata Islam ni. Islam ni dia very scrutinize. Sekecil-kecil masalah, sekecil-kecil apa juga perilaku di dalam Islam ini diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi pada hari ini, cara mana kita nak bergaul dengan orang. Tu. Supaya apa? Kita tidak menyakiti hati orang. Orang pun suka dengan kita. Okey. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah disuruh oleh syarak kita apabila bercampur gaul dengan orang, hendaklah baik-baik perangai. Tu. Kita, agama kita suruh apa? Suruh kita ni bila bergaul dengan orang, bercampur dengan orang, hendaklah baik perangai tu. Perangai tu biar baik. Tu orang utara kita perangai. Kata-kata bahasa lembut sikit, budi bahasa lah. Nak cakap pun cakap lembut. Bukan kata dengan orang ramai, apatah lagi dengan ahli-ahli keluarga. Maka apabila masuk dalam satu kumpulan dan perhimpunan orang-orang, mahulah lemah lembut, laku dan cakap dengan cakap yang manis dan hak. Bila bercakap dengan orang ni lemah lembut, bukan lemah gembalai, lemah lembut. Tu. Cakap tu biar beradab, berlapik lah kata orang Melayu lah, berlapik. Serta dengan muka yang manis, tiada menunjuk muka masam dan marah, dan tidak sengit menyengit. Tu. Dan sindir menyindir, dan giat menggiat, dan biar betul hati dan berkasih-kasih. Cakap tu biar muka ni nampak manis. Jangan nampak sumbing. Setengah tu tuan-tuan, ya Allah, ketatnya muka, ya Allah. Kita kata hendak ke benda ni? Hendak boy, tu bahasa kasar. Kita tanya pun, orang tu tanya elok, kita jawab dengan kasar-kasar. Orang tu tanya, tuan hendak ke benda ni? Yang kita pergi jawab, kau tanya aku pasal apa? Tu. Kita kalau tak mau, cakaplah tak mau, minta maaf lah saya. Dah. Tu saya tak mau. Kan lembut tu. Kan budi bahasa tu. Tu budi bahasa budaya kita. Tu. Demikianlah yang disuruh syarak kita sebagai tersebut di dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagiku, hai Abu Dzar, takut olehmu akan Allah di mana ada kamu. Tu kata Abu Dzar. Abu Dzar ni siapa dia? Tuan-tuan, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang hebat. Kan kalau kita nak cerita tuan-tuan, kehebatan Abu Dzar ni, tak cukup masa ni. Katanya Abu Dzar, Rasulullah bagi tahu kat aku apa? Wahai Abu Dzar, takutkanlah mu akan Allah di mana juga ada kamu. Tu. Macam mana cerita tu?
Takut akan Allah di mana tempat dan bagaimana tu, bagaimana kelakuan dia. Macam mana cerita dia. Yakni sekiranya engkau di rumah atau di tanah atau berjalan atau duduk atau berdiri atau tidur atau seorang diri atau di dalam orang banyak, mahulah takut akan Allah. Katanya Nabi, kata Abu Zar, Nabi pesan kat aku apa? Yang dimaksudkan dengan takut akan Allah itu, tak kiralah kamu di mana jua, seorang diri, bersama-sama berkumpulan, di rumah, di perjalanan, di mana-mana juga, hendaklah kamu takut akan Allah. Berasa diri kamu itu Allah sedang melihat kamu. Tu, macam kita lah. Kita nak cakap satu-satu tu bos. Orang tanya kita, macam mana bos? What do you think about yours? Your boss. Bos ada sebelah ni. Kita nak cakap macam mana? Can we say that our boss is no good? Nak mati? Bolehkah kita kata buah kita ni kurang? Kurang segala. Dah. Kita akan kata apa? Kita mesti angkat dia punya. Samalah kita. Tu. Nabi kata apa? Di mana juga kamu berada, peliharalah akan kawallah akan segala perangai dan cakap-cakap kamu tu. Sebab apa? Rasa takut akan Allah itu. Iaitu apabila kamu hendak bercakap atau memperbuat satu, hendaklah ingat, adakah cakap atau perbuatan itu dilarang Allah atau disuruhnya atau diharuskannya. Sekiranya disuruhnya atau diharuskannya, bolehlah kamu perbuat. Tu macam mana nak rasa takut tu? Nabi kata cakap tu, kalau kita senang cerita lah, kita cakap pada diri kita lah, ni aku nak cakap dekat dia, aku nak kata kat dia ni benda-benda ni. Boleh ke aku nak cakap ni? Nanti kalau orang cakap kat aku pula, macam mana pula perasaan aku? Tu kita kata pada diri kita dulu. Tu cara yang paling simple lah untuk kita nak kawal tu. Tu. Maka jika sekiranya dilarangnya, maka kamu berhentikan. Maka yang demikian itu takut akan Allah namanya. Tu. Kalau rasa kau pun tak tahan dengan cakap-cakap tu, dengan teguran tu, tak payah tegur lah. Sagi dia akan berasa hati. Engkau pula nak tegur depan orang. Jadi nak tegur orang ni pun is better to be one to one, satu-satu. Kita tak boleh kata Syekh, tak betul tu hang buat tu, salah tu, hang baca pun tak betul. Tu ada pepatah kata apa? Nak menilai seseorang tu, bila dia menegur seseorang tu di dalam khalayak ramai, mana kata dia nak menghina orang tu. Kalau dia nak mengajar, dia akan tarik orang tu, sir, excuse me sir, can I say something to you sir? Can we go somewhere? And I tell him, can I say something? The statement that you said just now is wrong. Kita panggil Syekh, Masad. Dia apa cerita? Aku nak cerita kat hang, ni aku nak bagi tahu hang jangan marah. Tadi hang kata tu tak betul tu. Tu. Aku pun tak pandai sangatlah. Kita sama-sama mengajar. Tu cerita dia. Kan? Kerana tiap-tiap satu yang kamu mahu perbuat itu memandangkan suruhnya atau tegahnya, maka yang disuruhnya kamu kerjakan dan yang ditegahnya kamu berhentikan. Di mana tempat ada kamu, atau di mana masa ada kamu, atau di mana kelakuan ada kamu. Tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa atabi'is sayyi'atal hasanata tamhuma, dan turut olehmu kejahatan itu dengan kebajikan, nescaya dihapuskannya. Tu. Nabi nasihat juga, setiap kejahatan jangan dibalas dengan jahat, balaslah dengan baik. Tu. Setiap juga apa yang orang kata dekat kita tu jahat, kita pun jangan kata kat dia pula jahat. Dia kata kat kita hang ni apa lah teruk, kita pun kata hang lagi teruk. Tu manakala tidak akan menyelesaikan permasalahan atau pergaduhan, maka dia akan menjadi lebih hangat dan lebih
tidak akan membawa jalan kebaikan. Jadi apa juga kaedahnya, Nabi ajak kita apa? Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Manusia yang tidak ada manusia yang sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya banyak, tuan-tuan. Contohnya ketika mana Nabi membawa diri berdakwah ke mana? Ke Taif. Disebabkan orang-orang Mekah, masyarakat Mekah tak mau terima dah Nabi Muhammad SAW ni. Dakwah Nabi Muhammad tak mau terima. Dibaling, dimaki, dicaci. Nabi tak balas. Nabi cuba pula bawa nasib ke Taif. Sebab apa? Dan fikiran Nabi di Taif ni juga ada waris walak dia, Bani Sa'ad. Salah seorangnya adalah ibu susuan dia pun ada sana. Jadi orang pun kenal dia pada diri Nabi Muhammad SAW. Pasal dia kata perasaan dia ada orang kenal kat dia lah. Mungkin ada orang yang boleh menerima dakwah dia. Dia pun pergilah dengan Zaid. Pergi. Rupanya tidak mendapat seperti mana yang Nabi bayangkan. Maka Nabi dapat di sebaliknya, dimaki, diherdik, dibaling dengan batu. Sehingga percucuran darah Nabi turun. Maka Nabi balik, lari. Keluar daripada Taif. Maka Allah SWT menghantar malaikat yang menjaga gunung untuk pergi jumpa Nabi, beritahu kepada Nabi Muhammad, Allah SWT hantar aku ni malaikat jaga gunung, suruh angkat gunung, dihempuk atas kepala ataupun musnahkan orang-orang Taif. Nabi kata apa? Tak payah. Aku telah pun berdoa kepada Allah, mohon moga-moga zurat-zurat yang bakal dilahirkan oleh tu orang-orang Taif ni nanti akan beriman kepada Allah SWT. Tu kita pun kena buat macam tu lah. Kalau tak boleh banyak, buat sikit, tapi jangan tinggal semua. Tu buat. Saya pun yang cakap ni pun belajar lah nak buat macam tu. Sebab kita ni pun tak perfect. Tu. Jadi mohonlah kepada Allah SWT, moga-moga kita ni diberi kekuatan untuk apa? Memperbaiki diri kita, untuk membalas dengan cara yang baik apa juga kejahatan yang menimpa kita. Jadi kejahatan itu diturut dengan kebajikan tu bagaimana rupanya? Macam mana kejahatan itu nak dituruti ataupun nak dibalas dengan kebaikan tu? Macam mana? Islam juga mengajar. Tu. Sesungguhnya menurut kejahatan itu dengan kebajikan itu banyak macam adanya dan banyak macam rupanya. Banyak kaedah dia dan cara macam mana kita nak membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang pertamanya, seperti engkau terumpatkan orang, ataupun engkau cela akan dia dan caci akan dia di dalam bual kamu, kemudian sedar kamu telah berdosa. Lekaslah segera kamu turut dosamu dengan kebajikan, serta taubat dan bersedekah dan lainnya, serta kembali betulkan kalam kamu, jangan mengumpat. Tu. Contohnya kalau kita macam mana? Kita telah terumpat orang, ataupun kita mencela orang, ataupun kita mencaci dalam perbualan kita, seronok kita bila sembang ramai-ramai, hantar tak dia ni perangai tapi orang mai cerita kat kita, tak betul tu hang kata kat dia ni, maka segeralah akan kita bertaubat. Lekaslah segera kamu turut dosamu dengan buat kebaikan selepas tu, seperti bertaubat dan bersedekah. Tu bersedekah. Bersedekah ni juga boleh boleh apa? Boleh orang kata apa? Contoh macam kata apa? Ganti baliklah dosa tu. Tu. Dan lain-lain serta kembali betulkan kalam kamu, jangan mengumpat. Kalau berani kita ni
Pi bagi tahu dia balik, Syekh, minta maaf Syekh, aku tadi terlepas cakap lah. Kan? Terlepas cakap, aku kata macam ni. Kalau ada keberanian lah, itu yang sepatutnya. Kan? Ataupun kita buat kebaikan. Itu sebabnya setiap kebajikan yang kita buat, Islam ni tuan-tuan, untungnya kita ni Islam ni, kan? Kita buat segala kebajikan, Allah akan ganti kita dengan dosa-dosa. Dosa-dosa kecil kita gugur. Contoh paling mudah, kita sentiasa berada di dalam keadaan beruduk. Kebaikan kita tu, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil tu. Tu. Kan? Kemudiannya, dan seperti engkau telah marah, tiba-tiba kamu mempermakinya, maka ikutlah kemudian daripada siuman marah kamu itu dengan taubat dan mengucap istighfar banyak-banyak. Kamu maki orang ni, tersedak balik, aku ni. Jadi istighfarlah banyak-banyak balik. Astaghfirullah ya Allah, astaghfirullahalazim ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah, aku terlanjur tadi maki dia, hamun dia ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah, ampunkanlah dosa aku ya Allah. Dan bersedekah. Kan? Tengok orang miskin kita, orang kurang payah kat orang apa, kita bagi dia. Ataupun kita belanja orang, rajinlah belanja orang. Tu gugur dosa kita. Kan? Kemudiannya, dan seperti engkau telah berjimakkan isteri kamu dalam berdarah haid, maka ikutkanlah dengan membayar kafarahnya. Contohnya, kita berjimak dengan isteri kita yang masih lagi dalam haid, tak tahan sangat dah kita ni berjimak tu. Kan? Kita isteri kita kata apa, dah kering dah kot bang, kita pun on lah. Bila on tu, darah keluar balik, rupanya belum habis lagi. Kan? Maka bayarlah kifarahnya tu. Allahu Akbar. Kan? Dan kemudiannya, dan seperti engkau telah membuat bohong, maka ikut dengan apa kebajikan daripada tasbih dan tahmid dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah cakap bohong, buat bohong, tu. Jadi kita kena ikutlah dengan membuat kebaikan. Buatlah kebaikan dengan bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta banyak-banyak tuan-tuan. Kan? Kita dah terlanjur ada bohong. Kita rasa, aku ni telah bohong dia ni, aku cakap bohong ni. Tak boleh cakap bohong dalam Islam ni. Kan? Tu. Habis. Maka jikalau engkau perbuat demikian itu, jadilah mudah-mudahannya dosamu itu dihapus oleh kebajikan kamu, dan jadilah kamu lepas daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan itu, maka harap-harap kita terampunlah dosa. Allah ampunlah dosa kita itu. Kan? Sebab kita pun tak tahu, kita ni asal celek mata saja mesti buat dosa lah. Maklum sajalah, kan? Di persekitaran kita ni macam-macam kerenah manusia. Kita tengok perempuan pakai sempit-sempit, tudung, kepala bertudung, pakai baju pakaian macam sarung nangka. Kita ni pula tengok-tengok terus, ni bertudung tang mana tu, auratnya nampak. Kan? Kalau tak tengok, kita kata rugi pula tengok. Berdosa tu. Maka keraplah kita buat kebajikan, keraplah kita buat kebaikan. Kan? Walaupun kita, jangan ada di antara kita rasa kita ni tak pernah buat dosa. Macam saya kata tadi lah, kita celek-celek mata saja tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, buat dosa dah. Kan?
Tak boleh kita nak. Itu satu ujian juga pada kita. Itu sebab dulu para ulama mereka ni kalau berjalan Allahu Akbar tu, dulu zaman-zaman dulu orang Islam memang tertib dia. Yang perempuan tu bertutup kan. Tu kita sekarang ni tak tahulah apa yang ditutup tu, wallahu alam. Kita pun tak tahulah. Ya Allahu Akbar kan tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin nas wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaul dengan orang-orang dengan perangai yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang berperangai yang baik. Itu sebabnya kita kau dapat bi'ah setahun. Kalau setahun ni Ramadan, tuan-tuan, Allahu Akbar, manusia jadi baik kan. Tengok bulan Ramadan tu, Allah semuanya laih belakang. Sebab apa? Lapar. Jadi kita ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah kalau berada di dalam golongan-golongan orang yang baik, tuan-tuan bayang tengok, kita duduk dalam masjid, ada kita nak cakap mampu kan? Kita duduk di pasar-pasar malam sembang gelak kan, beza tu kan. Jadi Nabi kata apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah, dan bergaulah dengan orang-orang dengan perangai yang baik. Campur gaullah dengan orang yang baik, sembanglah, cakaplah dengan orang-orang yang carilah orang-orang yang baik. Jadi jangan kita duk cari campur-campur dengan orang yang larut. Bukan tak boleh campur dalam segala jenis manusia ni boleh. It's preferable campur orang-orang yang baik. Tu. Jadilah ahli-ahli jemaah surau dan masjid, maka kita akan baik. Nak jadi orang baik ni kena cakap dengan orang baik, kena cari orang baik. Kita dah baik, jangan cari orang jahat. Kadang-kadang takut terpengaruh. Tu. Tapi kadang-kadang ada ujian juga. Kadang-kadang ada orang menguji kita. Mari kita ajak ni. Jadi kita kena bernilai. Kita kena nilai. Itu sebab Allah bagi kita akal. Kita berhak untuk bernilai, untuk menilai seseorang, sama ada kita nak campur dia ataupun tidak. Itu akal, fungsi akal. Kita dah tahu dah dia ni kumpulan yang semua kaki mabuk semua. Takkan kita nak pergi campur-campur sikit, kita pun tarik diri pelan-pelan itu cara dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, contoh. Kalau kita nak jadi seorang pemain bola yang baik, kita carilah kumpulan-kumpulan orang yang very skillful. Kita belajar dengan dia macam mana. Setengahnya tuan-tuan, setengah footballers ni, setengah manusia ni, they are born to be something. They are born to be somebody. Contoh pilot. Kan? There are a few people that are born to be a pilot. Kan? Setengah pilot dia kena train, dia kena belajar. Yalah, of course kena belajar sikit lah. Tapi setengahnya they are born to be a pilot, born to be a pilot. I got a few friends lah, and I got a few friends they are pilot lah. Dia orang terbang tu tuan, terbang. Pilot ni kalau helikopter ni dia ada dua mode. Satu automatic, satu manual. Hamba Allah ni kalau dia terbang manual tu macam automatic, steady. Auto ni kan terbang auto, fly by wires. Sama juga dengan bola sepak. They are born footballers. Maradona, Messi, kita tengok Ronaldo. They are born to be a footballer, a great footballer. Setengah dia kena belajar taktik macam mana setengah. Then dia jadi. Itu kuasa Allah. Jadi kita nak jadi orang baik, nak jadi a good footballer, campur dengan
a very skillful footballers. Kita nak jadi a good pilot, sembanglah dengan a very good pilot. Yang mana experience banyak, dia ajak macam mana tuan. Jadi sama aja. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Kesimpulannya Islam ini mengajar kita suruh buat baik aja. Islam tak pernah suruh kita buat jahat. Islam tak suruh kita buat jahat. Islam tak suruh kita ikut syaitan. Sebab syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tu Allah dah kata dah. Syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi janganlah mengikut akan jejak-jejak syaitan. Jadilah orang yang baik. Ikutlah seperti mana contoh yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Siapa lagi kita nak tengok contoh? Siapa lagi kita nak ikut contoh? Islam, ikon dia siapa? Ikon dia tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi tuan-tuan, selamat dunia akhirat. Ikut Nabi. Itu sebab Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia sejagat. Untung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak untung kau jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kurniakan kita Islam pula tuan-tuan. Islam ni, koman-koman orang Islam ni tuan-tuan, walaupun dia masuk neraka, at the end of the day nanti Allah akan keluarkan dia daripada neraka, masuk dalam syurga. Islam ni tuan-tuan, mesti ada iman dia sikit. Consider iman sikitnya, Allah akan masukkan dia balik dalam syurga. Itu Islam. Kafir tak ada. Kafir ni buat macam mana baik pun tidak ada makna bagi diri dia di sisi Allah SWT. Islam ni buat sikit pun Allah pandang. Bukan kata buat tuan-tuan, niat je, niat. Kita niat aja. Allahu Akbar. Niat saja tuan-tuan. Allah dah consider dah. Allahu Akbar. Allah consider dah kita tuan-tuan. Baru kita niat. Nak kata apa lagi? Syurga tu is meant for, heaven is meant for human, a good human. Allah dah kata dah. Syurga tu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. A very good human. Hell is for the bad human. Orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, marilah kita sama-sama berazam untuk memperbaiki diri kita dan berazam untuk menjadi orang yang baik dan berazam untuk mati di dalam keadaan yang baik. Mohonlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidup kat dunia ni pun dia punya, jadi orang yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang baik di kala mana di dunia ini, dan juga matikanlah kami dalam keadaan yang sempurna dan baik ini, dan kalimah la ilaha illallah ketika mana kami menghembuskan nafas kami. Ya Allah, masukkanlah kami dalam syurga-Mu, syurga Firdaus-Mu ya Allah, bersama-sama para awliya, para nabi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.